Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Abudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Beberapa hari ini viral video Ustaz Muhaizat yang menyatakan beberapa perkara penting. Video itu berdurasi selama 10 minit. Jadi agak lama untuk sesebuah video reaction. Jadi saya hanya akan letakkan pada bahagian description untuk video berkenaan. Anda tonton video itu di sana. Kan link yang saya telah letakkan di bahagian description. Ada beberapa dakwaan dalam video Ustaz Muhaizat ini, tetapi yang paling utama ialah, kata beliau, sebahagian ulama apabila mereka buntu di dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan fiqah dan setelah mereka berbincang sesama mereka tetapi masih menemui jalan buntu, maka mereka akan selak tirai dan bercakap terus dengan Rasulullah SAW. Baginda SAW akan menyatakan hukum tersebut secara terus kepada mereka. Kita tonton sikit kenyataan daripada beliau. Sahabat-sahabat ni kita nak buka cerita, takut dia kata kamak pelik gapo dia. Ulama-ulama dulu ke. Kalau majlis mesyuarat, majlis fatwa, tanya masalah, debat ni masalah hukum ni, hak ni jawab ni. Pening pala, orang-orang alim pening. Toleh ni pok kita ni. Pok kita tak jumpa masalah ni lagu ni. Ginilah pok kita kena tanya Nabi dia gini. Ulama-ulama dahulu Ya Rasulullah, tanya direct. Ahli majlis fatwa negara mana lah ni? Boleh buat kerja lagu tu. Orang zaman dulu, mesyuarat dalam satu-satu hukum, apabila tak pecah masalah, dia mau nak percaya tak percaya, tak wajib cerita ni, tak jadi kafir. Cuma mau nak ayat cerita, nak suruh marah Wahabi sikit ya. Gapo dia? Orang dulu nak kata hubungan dia puak dengan Rasulullah, apabila tak ada jawapan, dia selok kain lagu ni, tarik. Ya Rasulullah, tak cuba cari, ya Allah, ni hukum hakim berkait dengan agamamu, ya Allah, tolong selesai masalah ni. Biar kami boleh buat ibadat betul dengan keinginanmu. Ya selok nasib, pakai tanya Rasulullah, ya Rasulullah, lagu mana jawapan ni? Rasulullah jawab, bra. Imam Abdullah Al-Haddad kata, aku ni, ya buta. Ya mengarik kita. Al-Haddad kata. Orang buta, orang cacat, zahir tidak menunjukkan batin dia tu cacat. Apabila dia kata aku muskil dalam mana-mana hadis, yang ada dia muskil kan, muka dia nak payah juga nak rojok kitab, muka dia orang tak nampak. Pahala ni bukan boleh dengar macam voice call gapo dia mana. Haddad ni bukan sahabat Nabi Katanya Imam Haddad, kalau aku muskil mana-mana hadis dalam kitab aku hadis kodok ni, maka aku tanya Rasulullah sendiri. Dia kata, jadi kita nak percaya atau tak percaya tu pulih kepada kita. Kita percaya pun tak rugi, kita tak percaya pun tak. Gitulah boleh kata. Okey, cukup. Kita dengar itu kenyataan daripada beliau. Dan ini adalah intipati utama di dalam kenyataan beliau. Ada beberapa kenyataan lagi yang beliau sebut. Tetapi video ini mengkhususkan kenyataan ini dan kita nak berikan reaction berkaitan tentang hal ini. Secara jelas, kenyataan ini adalah kenyataan yang salah dan berbahaya. Ia adalah satu kebodohan yang mahu diajar dan didoktrin kepada umat Islam. Sekiranya kita percaya dengan kenyataan ini, maka kita telah merelakan diri kita dibodohkan. Kita telah rela membiarkan usaha-usaha belajar ilmu dianggap remeh. Para ulama kita seolah-olah melakukan perkara sia-sia apabila meletakkan pelbagai disiplin ilmu. Apabila Rasulullah SAW wafat, para sahabat Nabi SAW berselisih tentang siapakah yang layak menjadi khalifah. Mereka tidak menyelak tirai dan bertanya Rasulullah SAW secara terus. Bahkan pada tahun 36 Hijriah, berlaku peperangan antara Aisyah, Talhah dan Zubair Al-Awwam menentang Ali radhiyallahu anhu. Mereka tidak menyelak tirai dan bertanya Rasulullah SAW, siapakah yang betul? Apakah yang patut dilakukan? Sehingga akhirnya berlaku pertumpahan darah sesama umat Islam yang kita tidak mahu ia berulang kembali. Jika benar boleh bertanya Rasulullah, maka sudah pasti para sahabat ini akan terus bertanya Rasulullah. Mereka semua tak mahu berperang, menumpahkan darah sesama umat Islam. Tetapi mereka tak bodoh. Mereka semua sudah tahu bahawa Rasulullah SAW sudah wafat. Baginda telah meninggal dunia. Tiada harapan lagi untuk bertanya jawab dengan baginda, melainkan kita bertemu dengannya di hari akhirat nanti. Abu Bakar datang bertemu para sahabat, lalu beliau membacakan ayat 144 surah Ali Imran. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin.
Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, lalu kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, berpaling ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sahabat-sahabat, ini bukan isu mengangkat isu khilaf. Bukan juga sekadar menyebutkan pandangan kedua. Ini adalah isu meruntuhkan nilai keilmuan, kesungguhan ijtihad para ulama serta kempen kepada ketaksuban yang melampau. Jika kamu mengatakan jangan hina ulama, jangan hina ilmu ulama, kenyataan daripada Ustaz Muhaizat ini berbahaya kerana ia mempunyai unsur-unsur menghina para ulama. Al-Imam As-Sakhawi, seorang ulama hadis besar mazhab Asy-Syafi'i daripada Mesir, menyatakan lam yasilu ilaina dhalika an ahadin minas sahabah wala an man ba'dahum wa qad ishtadda huznu Fatimah alaihi salatu wassalam hatta matat kamadan ba'da bi 6 ashhur ala sahih wa baituha mujawirun li darihihi syarif wa lam yunqal anha ru'yatuhu fil muddah allati ta'akhkharat anhu. Tidak pernah sampai kepada kami satu pun dakwaan terjadinya yaqazah daripada mana-mana sahabat Nabi atau sesiapa pun setelah mereka. Apatah lagi Fatimah alaihi salatu wassalam sangat sedih dengan kewafatan Nabi sehinggalah dia sendiri meninggal dunia dalam keadaan duka cita yang teramat sangat setelah 6 bulan kewafatan Nabi pada pendapat yang lebih sahih. Sedangkan rumah Fatimah berjiran dengan tempat jasad Nabi yang mulia itu dikebumikan. Pun begitu, dia tidak menceritakan bahawa dia pernah bertemu Nabi setelah kewafatan ayahnya itu. Anda boleh rujuk kenyataan ini dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah karya Al-Qastalani. Ibn Hajar Al-Asqalani, seorang tokoh ulama terkenal yang syarahkan Sahih Al-Bukhari, pun tak setuju dengan kenyataan yaqadhah ini, kenyataan yang disebutkan oleh Ustaz Muhaizat ini. Beliau mengatakan wa nuqila an jama'ati minas salihin annahum ra'au Nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam thumma ra'awhu ba'da dhalika fil yaqadhah wa sa'aluhu an asya' kanu minha mutakhawifin fa arsyadahum ila tariqi tafrijiha faja'atil amru kadhalik. Dinukilkan daripada sekumpulan orang-orang saleh bahawa mereka mendakwa melihat Nabi di dalam mimpi, kemudian melihat Nabi ketika sedar. Mereka lalu bertanya baginda terhadap perkara yang mereka bimbangi, lantas Rasulullah memberikan jalan keluarnya. Kemudian Ibn Hajar dia react kepada kenyataan ini. Beliau kata qultu wa hadha mushkilun jiddan walau humila ala zahirihi lakana haula'i as-sahabah wa la amkana baqa'u as-sahabah ila yaumil qiyamah wa yu'akkiru alayhi anna jam'an jamma ra'awhu fil manam summa lam yadhkur wahidun minhum annahu ra'awhu fil yaqadhah wa khabaru sadiq la yatakhallaf. Ini adalah kekeliruan yang cukup besar. Sekiranya diambil secara surface, nescaya mereka itu telah menjadi sahabat Nabi dan para sahabat itu akan kekal wujud sehingga berlakunya kiamat. Tetapi kenyataan ini diingkari. Betapa ramai orang yang pernah mimpi bertemu Nabi tetapi tak ada pun seorang daripada kalangan mereka yang melihat baginda secara sedar. Berita orang jujur tidak akan saling bercanggahan. Anda boleh rujuk kenyataan ini dalam kitab Syarah Sahih Al-Bukhari Fathul Bari jilid ke-12 muka surat 385. Oleh itu sahabat-sahabat, apa yang disebutkan oleh Ustaz Muhaizat ini bukanlah kenyataan baru, tetapi ia adalah kenyataan daripada golongan tarikat yang sering diulang-ulang. Selagi mana pemikiran ini tidak dibersihkan daripada tasawuf, daripada tarikat kesufian, nescaya dakwaan pelik, merapu dan merosakkan agama ini tidak akan hilang. Saya tak mengajak anda untuk dihapuskan tarikat, tetapi saya mengajak anda untuk dibersihkan kefahaman salah dalam tarikat. Dan ini adalah salah satu daripadanya. Jika dibiarkan pemikiran seperti ini, maka rosaklah institusi keilmuan, rosaklah ilmu dan ulama. Tidak berguna lagi berguru dan mencari ilmu, hanya selak tirai dan terus tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara khilaf tidak akan lagi berlaku apabila para ulama boleh selak tirai dan tanya Rasulullah. Akan nampaklah bodoh ulama-ulama Syafi'iyah yang berbincang adakah bismillah termasuk dalam Al-Fatihah ataupun tidak. Akan nampak tak cerdiklah para ulama mazhab Syafi'i dan jumhur ulama kerana tak selak tirai untuk bertanya Rasulullah apabila mereka masih
berselisih pada isu sentuh Al-Quran, perlu ada wudu ataupun tidak. Sunat meletakkan tangan di dada, di pusat atau tak letak tangan langsung. Baca kunut subuh, sunnah ke bid'ah? Yang Nabi maksudkan kullu bid'atin tu apa dia? Rosaklah keilmuan dengan satu pemikiran, satu kenyataan yang tak betul dan salah. Sahabat-sahabat, agama ini adalah agama ilmu. Ia bukan agama superstition, bukan agama kartun. Ia merujuk tinggalan Nabi, bukan kisah rekaan, tapi kesan akhirnya adalah kesedihan. Anda baca buku Al-Wafi Syarah Hadis 40. Jadikan ia rutin keluarga anda. Dalami ajaran agama ini dengan ilmu, iman dan takwa. Semoga akhirnya kita termasuk dalam kumpulan orang yang saleh, orang yang ahli syurga, bukan sekadar percaya kenyataan-kenyataan yang tak patut diterima oleh akal kita yang baik. Sahabat-sahabat, para ulama telah menulis pelbagai penulisan mereka untuk membuktikan kenyataan-kenyataan mereka, untuk mengukuhkan kenyataan mereka. Pelbagai perdebatan dilakukan untuk menunjukkan yang mana yang betul, yang mana yang salah, kenyataan mana yang lebih dekat dengan sunnah Rasulullah SAW. Wujud pelbagai mazhab dalam kerangka ilmu umat Islam. Ada mazhab Abu Hanifah, ada mazhab Malik, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Ahmad ibn Hanbal. Kesemua mazhab ini tertegak dengan perkara-perkara khilaf, bukan atas perkara yang sepakat. Mereka tidak menyelak tirai dan bertanya Rasulullah SAW, tetapi mereka tertegak kepada disiplin ilmu yang diajar oleh Nabi SAW, dibawa turun temurun sehingga mereka itu digelar sebagai ulama warasatul anbiya, ulama yang membawa warisan Nabi SAW. Mereka adalah perwaris Nabi SAW. Sahabat-sahabat, kita jangan sampai tahap main cakap ikut taram saja, jangan cakap main ikut lepas saja. Pastikan apa yang kita cakap, kita semak dulu, kita dengar dulu. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.